Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya. Kita dalam zaman shadow ban ya. Dan sertai Telegram saya, Regi J. Ritaudin. Jadi, ini adalah sesi jom bicara yang ringkas untuk saya meluahkan rasa atau kebimbangan saya, kekhawatiran saya bahawa Rafizi Ramli sedang mengalami masalah mudah lupa. Ya, sebab banyak perkara dia lupa. Dia lupa cara dia sela kerajaan, kritik kerajaan tak tentu hala masa kerajaan dulu. Keadaan ekonomi dia berlipat kali ganda lebih baik. Ringgit dia lebih baik. Tidak ada krisis bahan makanan, kos sara hidup jauh lebih rendah. Tapi dia kata ekonomi tak menentu, kerajaan tak tahu buat kerja, menteri tak tahu buat kerja, keadaan teruk dan sebagainya. Tapi hari ini dalam keadaan yang terburuk dalam sejarah, Rafizi kata semuanya baik. Kalau tanya pasal ringgit, dia kata ada kebaikannya ringgit kita macam ni ya. Sebab kemudian bila cerita pasal ekonomi negara dan sebagainya, semuanya baik. Bila cerita pasal krisis bahan makanan, yang sampai hari ini kerajaan tak umumkan ada jawatan kuasa ditubuhkan, kita tak tahu apa dasar kerajaan, tak ada penyelesaian ya. Dia pula tuding jari kat rakyat, oh suka makan kat tempat ini, suka buat tu, atau jangan makan ini, jangan makan tu, dan pelbagai kenyataan pelik yang dia keluarkan yang menyebabkan rakyat makin marah ya. Mana pergi formula dia kita tak tahu. Kalau dia kata dulu untuk apa tu, negara kita untuk turunkan harga minyak memang mudah. Dia tahu, dia beri formula dia memang cukup mudah untuk laksanakan. Bila dia jadi menteri ekonomi pula, dia kata cukup susah nak laksanakan dan dia beri sebab lain. So sebab Rafizi ni boleh berubah-ubah ya. Sebab Rafizi boleh berubah-ubah. Kalau dulu ringgit teruk, ini maknanya itu. Tapi hari ni ringgit teruk, ada baiknya ya, ataupun anyway ya, banyak sebab dia berubah-ubah. It changes with time. Bergantung kepada Rafizi duduk dalam kerajaan ke atau luar kerajaan. Manusia inilah dia dulu pernah kata, tugas kita adalah untuk menghasut. Ini siapa yang kata? Rafizi yang kata. Okay. So mungkin Rafizi lupa pada 2015, September 2015, Rafizi jugalah yang telah mengetengahkan atau mendesak diadakan satu akta. Malah dia perjuangkan untuk membawa untuk cuba menjayakan kewujudan akta ini, iaitu akta menghalang Perdana Menteri daripada pegang jawatan Menteri Kewangan. Rafizi ya, bukan orang lain. Rafizi yang lantang bercakap, dan Rafizi lah yang paling lantang beri sebab-sebab mengapa PM tidak harus pegang Menteri Kewangan. Okey. Dan sebelum PRU 15, PH pula manifesto dia ada janji-janji memang tidak akan pegang dua portfolio lah. Perdana Menteri tidak akan pegang lebih dari dua portfolio. Malah bila PH berkuasa dulu selepas 2018, Tun Mahathir hendak menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan. Tetapi setelah diingatkan manifesto PH, akhirnya Tun menurut apa yang telah dijanjikan kepada rakyat. Tun tidak pegang portfolio Menteri Pendidikan. Tetapi selepas PH jadi kerajaan, apa yang dia janjikan semua dicapati. Anwar menjadi Menteri Kewangan. Kini dia sebelum, untuk satu tempoh lama dia memangku jawatan yang efektifnya adalah Menteri Wilayah. Dia sampai duduk di jawatan di Lembaga Pengampunan ya. So bila rakyat tanya, depa buat tak indah ya. Banyak janjilah, ini antaranya.
So baru-baru ni Rafizi pula dia beri sebab mengapa perlu Anwar jadi Menteri Kewangan. So itulah Rafizi. Kalau nak spin, jangan spin tahap nampak tak cerdik, ya. Dan saya nak ingatkan kepada Rafizi semua ni, kalau dulu Mat Sabu dia berdiri atas pentas masa zaman Najib, ya, dia kata dia sindir Najib lah. Dia kata sebagai pengerusi ataupun orang paling atas dalam YMDB, actually bawah kawalan Najib lah. So bila dia nak duit, Najib minta kat Perdana Menteri, Najib minta kat Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri minta kat Menteri Kewangan, Menteri Kewangan luluskan beri kebenaran, dan kemudian Perdana Menteri maklumkan kepada YMDB boleh. So akhirnya dapatlah kewangan tu. Tapi menurut Mat Sabu, yang atas sekali dalam YMDB Najib, Perdana Menteri Najib, Menteri Kewangan Najib. Jadi Mat Sabu sindir. Najib minta kat Najib, kemudian Najib minta kat Najib, Najib luluskan, dia beritahu kat Najib, kemudian Najib beritahu kat Najib, akhirnya dana disalurkan. Okey. So hari ni Mat Sabu tak nak cerita pula kah berkenaan dengan Anwar? Atau Rafizi tak nak cerita kah? Sebab masa jadi pembangkang, mereka sebenarnya tidak beri sebab teknikal. Mereka cuma mengutuk dan beritahu benda sesuatu itu salah. Kalau beri sebab pun sama-sama atas angin yang asas-asas sahaja. Tapi kutuk pandai. Bila ekonomi down sebab menteri tak tahu buat kerja. Ringgit down sebab ekonomi teruk sebab menteri tak tahu buat kerja. Ya. Tapi hari ini mereka beri sebab untuk pertahankan benda yang sebenarnya mereka dikira mungkir janji. Seperti Rafizi sekarang cuba pertahankanlah PM Anwar ni, dia juga Menteri Kewangan. So saya rasa kalau Anwar bersetuju untuk undur sebagai Menteri Kewangan, akan jadi krisis. Kerana semestinya jawatan itu akan dituntut oleh UMNO. Bila jawatan itu dituntut oleh UMNO, akan jadi masalah. Sebab sesiapa yang duduk dalam Menteri Kewangan akan tahu perkara-perkara yang sedang berlaku. Mungkin ada yang enak, mungkin ada yang tidak enak, kita tak tahulah. Tapi mereka akan dapat tahu. So itu akan jadi masalah lah untuk Anwar berundur sebagai Menteri Kewangan. So itu sahajalah pencerahan saya, ya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.